Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 1. Okey, untuk hari ini, nama saya Cikgu Nur Hasina Zainal, Cikgu Hasina. Okey. Hari ini cikgu akan cuba guna video untuk pengajaran untuk bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, ini bukan satu topik baru semasa di sekolah rendah pun ada belajar juga cuma yang ini cuma ulangan saja. Okey, antara tajuk yang pertama, kenapa kita perlu belajar sains? Kerana sains adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau kamu tengok kejadian di keliling kamu pun, itu merupakan hasil daripada sains, penemuan dalam sains dan juga inovasi dalam sains. Okey, yang pertama, fenomena semula jadi. Fenomena semula jadi bermaksud memang kejadian tu berlaku semula jadi, dicipta oleh kalau dalam Islam kita percaya yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maksudnya benda tu berlaku kejadian yang berlaku semula jadi dan tidak dicipta oleh manusia. Okey, daripada pemerhatian dapat lihat pelangi. Okey, pelangi, kejadian glasier. Ini kejadian glasier. Okey, pencairan salji. Ini apa? Gunung berapi. Yang ini adalah aurora, disebabkan oleh gelombang yang berwarna-warni yang sampai ke bumi. Okey, tajuk ini kejadian aurora ni akan belajar di topik akhir semasa tingkatan 1. Okey, kepentingan sains dalam kehidupan harian. Okey, kepentingan sains dalam kehidupan seharian kita. Okey, menyumbang kepada kejuruteraan. Okey, jadi bidang kejuruteraan yang dipelajari dalam sains telah membuat manusia mahir dan dapat membina bangunan pencakar langit yang canggih. Contohnya di Burj Khalifa di Dubai. Ataupun dekat Malaysia yang kita dapat lihat bangunan kita yang hebat adalah KLCC ataupun Menara Kuala Lumpur. Itu bangunan pencakar langit yang hebat di Malaysia. Hasil daripada bidang kejuruteraan yang dipelajari daripada bidang sains. Okey. Penggunaan handphone, kita dapat telefon orang yang berada di luar negara dan kita dapat menghantar maklumat dalam bentuk email, telegram, WhatsApp, semuanya disebabkan oleh penciptaan satelit. Okey, satelit komunikasi yang dilancarkan di angkasa lepas telah menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Okey, juga meningkatkan hasil tanaman. Jadi kita dapat produk baru daripada penemuan baja. Okey, penghasilan baja yang dihasilkan daripada bidang sains di kilang, okey, dapat menyebabkan tanaman tidak dapat dirosakkan oleh makhluk perosak dan juga racun serangga. Dan juga hasil daripada kaedah tanaman yang moden, yang hidroponik, walaupun kamu tinggal di rumah flat, kamu masih lagi dapat menanam pokok guna kaedah hidroponik. Okey, yang tak perlukan tanah tu Okey, yang keempat. Okey, sekarang ni kecoh dengan penyakit apa?
penyakit COVID-19 atau virus COVID-19, okey, telah menyebabkan satu penyakit. Okey, yang menyebabkan saintis lumba-lumba untuk menghasilkan vaksin. Okey, bagi menangani masalah penyakit COVID-19 ni. Okey, jadi selain daripada tu, penyakit vaksin yang biasa ditemui adalah vaksin yang pernah yang biasa digunakan oleh kita adalah vaksin BCG. Kamu ingat lagi masa lahir kamu ataupun masa dah jenam kamu disuntik di peha, di bahu dan dia ada kesan parut. Itu adalah vaksin. Vaksin ni adalah cecair yang dapat apabila disuntik menyebabkan badan kita buat antibodi. Itu sudah terbukti. Vaksin ni dapat melawan jangkitan virus yang cuba menyerang kita. Okey. Belajar pasal vaksin ni akan lebih detail dalam tingkatan 2 nanti. Okey. Ni adalah bangunan yang tertinggi Burj Khalifa di Dubai. Okey. Penciptaan satelit di bumi dan juga satelit di angkasa lepas menyebabkan komunikasi antara mana-mana negara dapat sekeliling dunia ni dapat dihantar dengan lebih cepat dan berkesan, efektif. Okey, jadi tanaman, penemuan racun, baja, racun serangga dan penggunaan tanaman secara hidroponik telah meningkatkan hasil tanaman. Juga ubat-ubatan dan vaksin. Dan antibiotik. Antibiotik dapat guna bakteria dan juga vaksin. Okey. Ini penemuan ubat-ubatan dan antibiotik ini, vaksin, antibiotik dan ubat-ubatan dapat mengawal penyakit berjangkit. Jadi dapat mengurangkan kadar kematian. Okey, bidang sains secara umumnya terbahagi kepada 6 bidang besar. 6 bidang besar. Bidang fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi, meteorologi. Okey. Bidang fizik, contohnya bidang kejuruteraan. Okey, dia berkaitan dengan kejuruteraan. Dia ada banyak bidang di bawah kejuruteraan pun ada banyak bidang elektrik, elektronik, kejuruteraan apa lagi? Bangunan. Jadi ada banyak bidang lagi. Jadi kajian tentang tenaga kan kat sini tenaga angin lah. Tenaga ataupun menghasilkan tenaga elektrik dan kesannya terhadap jirim. Jadi adalah bidang fizik. Bidang sains di bawah fizik. Okey fizik kajian tentang tenaga dan kesannya pada jirim. Okey, bidang biologi. Kajian tentang benda hidup. Bio bermaksud benda hidup. Benda hidup termasuk tumbuhan ataupun haiwan. Okey. Kalau nak lebih fokus lagi, lebih kecil lagi bidang tu, zoologi. Kalau zoo kan, pada pergi zoo, ada apa dekat zoo? Dekat zoo ada binatang. Jadi zoologi ni mesti berkaitan kajian tentang binatang. Kalau microbiology, micro bermaksud halus. Jadi biologi kajian tentang makhluk yang halus. Contohnya bakteria, virus, itu makhluk-makhluk yang halus. Kita panggil mikroorganisme. Fisiologi tentang keperluan hidupan tu, sama ada
manusia ataupun tumbuhan ataupun haiwan, fisiologi. Kalau botani, mesti tentang tumbuhan, kajian tentang tumbuhan. Jadi di bawah bidang biologi tu, kalau kamu nak jadi pakar perhutanan dia, kamu kena tahu pasal bidang botani. Kalau kamu nak jadi doktor haiwan, kamu kena tahu pasal zoologi. Jadi dia ada fokus-fokus dia yang lebih detail. Kalau bidang kimia pula, kajian tentang jirim. Jirim ni tentang bahan lah. Dan tindak balas kimia yang berlaku. Okey, contoh bidang yang di bawah bidang sains kimia ialah farmakologi. Farmakologi, farmasi tu ahli farmasi pasal ubatan. Forensik tentang kajian tentang bedah siasat tu, forensik. Itu bawah kimia, forensik macam bidang toksiologi. Toksik, benda-benda yang beracun, toksik. Kajian tentang benda-benda yang racun ni, toksikologi. Geologi, kamu ingat subjek geografi, jadi geologi bermaksud kajian tentang batuan, tanah dan mineral. Mineral yang ada dalam bumi kita. Okey, khususan dalam bidang geologi ialah geokimia. Okey, apa kimia dalam bawah tanah itu? Geomorfologi dan geofizik. Tenaga dia, geofizik yang ada bawah bumi ni. Okey, ini contoh dalam bidang fizik. Okey, ini pasal elektrik lah ni. Pasal elektrik. Dan ini pasal gear. Okey, penting sangat benda gear dia, benda kecil ni. Dalam fizik. Kejuruteraan. Dalam bidang kejuruteraan. Okey, biologi. Ini kejayaan dalam bidang biologi. Okey, kajian pasal mikroorganisma, panggil mikrobiologi ataupun pasal pertanian. Ini mungkin ahli botani. Ini ahli zoologi. Okey, dalam bidang kimia, okey, ini mungkin pakar forensik. Okey, forensik dia bedah siasat mayat yang dijumpai, jadi pakar forensik lah yang mengkaji apakah sebab kematian seseorang berdasarkan bahan kimia yang hadir pada mayat yang dijumpai. Okey, bidang geologi, okey, mengkaji apa punca rekahan tanah ni ataupun ini gunung berapi. Gunung berapi di sini. Okey, juga aktiviti yang berlaku di bawah kerak bumi. Ini bidang geologi. Okey, bidang astronomi. Okey, kajian tentang planet-planet ataupun kemunculan planet baru ke, apakah kejadian yang aneh ke berlaku, meteor ke. Okey, itu dalam bidang astronomi. Okey, kejadian mesti dengan teleskop. Teleskop yang dapat teropong kejadian. Fenomena yang berlaku, dia mencerak fenomena yang berlaku di langit. Itu kejadian. Okey, ini kejayaan dalam meteorologi. Okey, meteorologi dia mengkaji, kalau di Malaysia ada Jabatan Meteorologi yang memberitahu tentang amaran-amaran tsunami, amaran banjir, hujan lebat, laut bergelora, kejadian siklon, angin kencang. Ini semua di bawah bidang meteorologi. Okey, kejayaan dalam bidang sains terbahagi kepada 4. Okey, fizik, biologi, kimia, geologi. Jadi kalau kamu nak jadi ahli-ahli astronomi, oceanografi,
meteorologi, jurutera, ahli fizik. Okey, ini semua kejaya dalam bidang fizik. Kalau nak jadi doktor haiwan atau doktor perubatan, okey, ataupun kaji pasal pertanian, okey, ini bawah bidang biologi. Kalau pasal ubat-ubatan, itu dalam bidang menjadi ahli farmasi, oceanografi, ahli forensik ataupun ahli kimia, itu di bawah kejaya dalam bidang kimia. Kalau pasal pasal iklim, cuaca ataupun jadi guru geografi ke, itu merupakan bawah bidang geologi, kejaya dalam bidang geologi. Okey, ini gambar mencerak aktiviti yang berlaku di luar angkasa. Jadi ni oceanografi, yang mengkaji aktiviti yang berlaku dalam laut. Yang ini mungkin engineering, kejuruteraan. Ini bahasa cuaca, mesti meteorologi. Okey, ini bidang biologi, doktor perubatan, doktor pertanian, kajian pertanian, tumbuhan, semua pasal haiwan. Okey, bidang kimia ini terlalu luas bergantung kepada kepakaran kamu. Okey, kalau bidang sekurang-kurangnya kalau mendapat ijazah, boleh menjadi seorang ahli farmasi. Okey, pasal ubat-ubatan mahir pasal macam mana nak menghasilkan ubat-ubatan. Ataupun bidang kejuruteraan petroleum. Okey, kejuruteraan petroleum, pakar forensik, forensik yang mengkaji tentang sebab musabab kematian seseorang. Okey, itu ahli forensik, dia mengkaji bahan kimia yang hadir di tempat kejadian. Okey, ni kerja ahli geologi. Kaji batuan yang dijumpai bawah bumi. Tengok bawah berwarna-warni batu-batunya. Dia mengandungi apa unsur dalam ni yang menyebabkan batuan tu berwarna-warni. Ini ahli geologi yang mengkaji. Okey, ini inovasi teknologi. Okey. Alat yang kita gunakan setiap hari, okey, memudahkan kita. Contohnya, rekaan kapal terbang, kereta, telefon, komputer. Semua itu memudahkan kerja kita. Ini merupakan inovasi. Satu penciptaan dalam bidang teknologi sains. Okey, membantu kita menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat. Okey, ini hadiah Nobel. Kita panggil hadiah Nobel, Nobel yang diberikan kepada saintis yang berjaya menghasilkan satu inovasi. Jadi dianugerahkan di ahli sains cemerlang. Okey, setiap tahun di Stockholm, Sweden. Okey. Jadi nilai murni yang dipelajari dalam bab 1 ini, bab penyiasatan saintifik dan pengenalan sains, ialah menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam, fenomena yang berlaku di alam. Jadi kita kena menghargai dan mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat. Okey. Menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi. Jadi jangan kita berbuat sesuatu yang boleh merosakkan alam, mencemarkan alam, yang boleh mengganggu keseimbangan alam. Dan akhirnya akan menyebabkan kejadian bencana alam disebabkan alam semula jadi yang tidak seimbang. Berhemah tinggi dan menghormati antara manusia dengan alam. Dan mensyukuri nikmat alam semula jadi yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harapkan untuk pengukuhan terhadap pelajaran hari ini, kamu boleh menjawab soalan dalam live worksheet yang cikgu sediakan. Okey, dan send cikgu untuk cikgu record. Okey, jumpa lagi minggu hadapan untuk sambungan topik bab 1, pengenalan tentang makmal sains. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.